Hai adik-adik, hari ni kakak nak ajar sesuatu perkara yang baharu, iaitu penghasilan bunyi vokal. Macam mana kita nak bunyikan vokal? Kena pakai mulut ke? Kena pakai gigi ke? Kena gerakkan lidah ke? Jadi mari kita sama-sama belajar tentang penghasilan bunyi vokal. Okey, sekarang kakak nak bagi tahu maksud vokal. Apa tu vokal? Vokal ialah bunyi yang dihasilkan secara lantang dan udara akan bergerak secara terus-menerus dari paru-paru hingga ke rongga pertuturan tanpa halangan. Ketika bunyi vokal dihasilkan, tiada sekatan dan penyempitan berlaku di antara titik artikulasi dengan artikulator. Okey, gambar di sebelah ni ialah gambar keratan rentas lidah. Okey, apa tu keratan rentas lidah? Keratan rentas lidah ialah bahagian-bahagian lidah dalam mulut kita ni. Ada 3 bahagian, iaitu bahagian hadapan, bahagian tengah dan bahagian belakang. Okey, apa kaitan bahagian lidah ni dengan huruf-huruf vokal? Okey, kat sini cuba adik tengok yang warna kuning tu ada 4. Okey, ada 4 jenis vokal, iaitu vokal sempit, vokal separuh sempit, vokal separuh luas dan vokal luas. Okey, dekat gambar ni kita ada tunjukkan 8 simbol. Okey, 8 simbol yang menunjukkan huruf-huruf vokal. Okey, tapi kita cuma belajar 5 vokal. Kenapa boleh ada 8 simbol? Huruf I, okey, ada 2 huruf, 2 huruf yang mempunyai bunyi tambahan, iaitu huruf I dan huruf O. Okey, kita tengok satu persatu. Kita tengok vokal sempit dahulu. Vokal sempit pada bahagian hadapan bunyinya I. Okey, vokal sempit bahagian belakang bunyinya U. Okey, vokal separuh sempit bahagian hadapan bunyinya bunyinya ialah A. Okey, vokal separuh sempit belakang bunyinya O. Okey, pandai. Okey, vokal separuh luas ada 3, iaitu bahagian hadapan bunyinya bunyinya Okey, vokal separuh luas tengah bunyinya E dan vokal separuh luas belakang bunyinya O. Okey, O. Okey, dan yang terakhir vokal luas ialah vokal luas hadapan ialah huruf A yang bunyinya A. Okey, sekarang kakak nak ajar cara bunyi huruf-huruf vokal. Macam mana kita bunyikan huruf vokal? Apa yang perlu kita gerakkan, mulut ke, bibir ke? Okey, sekarang kita akan pergi ke huruf yang pertama, iaitu huruf vokal depan sempit I. Okey, I. Okey, untuk menghasilkan bunyi vokal, perkara pertama ialah bentuk bibir. Nampak kan? Ini adalah bentuk bibir. Okey, bibir perlu dihamparkan dan pembukaan rahang. Rahang ni yang kita gerak-gerakkan ni, itu ialah rahang. Pembukaan rahang akan kita sempitkan, maksudnya kita kecilkan, sebab tu kita akan bunyi huruf I ni ialah I. Okey, I. Okey, untuk rongga mulut pada huruf I ni yang bunyinya I, okey, depan lidah perlu dinaikkan tinggi setinggi mungkin ke arah alveola. Alveola ialah gusi dan velum dan uvula akan dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Pita suara dirapatkan supaya udara daripada paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan sempit, iaitu I. I. Huruf vokal yang kedua ialah huruf A. Bunyinya A. A. Okey, sekarang bentuk bibir. Bentuk bibir untuk bunyi A, bibir perlu dihamparkan. Okey, dihamparkan dan pembukaan rahang luas. Jadi maka terhasillah bunyi A. Okey, untuk rongga mulut pula, depan lidah perlu diturunkan serendah mungkin. Velum, iaitu lelangit lembut, dan uvula, anak tekak, dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara daripada paru-paru tidak akan dapat keluar melalui rongga hidung. Pita suara akan dirapatkan supaya udara daripada paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara. Pita suara ini berfungsi untuk mengeluarkan suara kita. Kita cakap, kita sebut adalah menggunakan pita suara. Okey, untuk bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas, iaitu A. Okey, seterusnya mari kita mengenal bunyi-bunyi bagi vokal I. Tahukah kamu bahawa terdapat 3 bunyi bagi vokal I? I yang pertama bunyinya A. I ini merupakan I biasa yang digunakan dalam penulisan. Namun, I ini juga ada digunakan semasa pertuturan seperti sebutan enak.
I ini dipanggil vokal depan separuh sempit. Ini kerana kita menyebutnya menggunakan bahagian hadapan lidah seperti dalam keratan rentas lidah yang ditunjukkan oleh Cikgu Echa. Sekarang, mari kita belajar cara menyebutnya dengan betul. Kamu semua boleh melihat video bentuk bibir di sebelah. Pertama sekali, bibir mestilah dihamparkan seperti yang ditunjukkan. Kemudian, rahang mestilah dibuka separuh sempit. A. Kemudian, lihat rajah rongga mulut di sebelah. Depan lidah mestilah dinaikkan separuh tinggi ke arah alveola, iaitu lelangi gusi atas. Seterusnya, velum dan uvula, iaitu anak tekak, dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Pita suara mestilah dirapatkan supaya udara daripada paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara. Oleh itu, bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan separuh sempit A. Okey, sekarang mari kita kenal I yang kedua. I ini bunyinya E. I ini digunakan dalam pertuturan dan bacaan. I ini dipanggil vokal tengah kerana kita menggunakan tengah lidah untuk menyebutnya. Sekarang, mari kita belajar cara menyebutnya dengan betul. Kamu semua boleh melihat video bentuk bibir di sebelah. Pertama sekali, bibir mestilah dihamparkan seperti yang ditunjukkan. Kemudian, rahang mestilah dibuka sedikit sahaja, iaitu secara sempit. Kemudian, lihat rajah rongga mulut di sebelah. Tengah lidah mestilah dinaikkan sedikit ke arah palatan. Velum dan uvula dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Pita suara dirapatkan supaya udara yang keluar daripada paru-paru ke rongga mulut menggetarkan pita suara. Oleh itu, bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal tengah E. I yang terakhir bunyinya E. I ini kebanyakannya digunakan dalam dialek atau kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. I ini dipanggil vokal depan separuh luas kerana ia juga melibatkan bahagian depan lidah ketika hendak menyebutnya. Sekarang, mari kita belajar cara menyebutnya dengan betul. Kamu semua boleh melihat video bentuk bibir di sebelah. Pertama sekali, bibir mestilah dihamparkan seperti yang ditunjukkan. Kemudian, rahang mestilah dibuka separuh luas. Kemudian, lihat rajah rongga mulut di sebelah. Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah alveola, iaitu gusi atas. Velum dan uvula dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Pita suara mestilah dirapatkan supaya udara daripada paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara. Oleh itu, bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan separuh luas E. Yang seterusnya ialah vokal belakang sempit, iaitu huruf vokal U. Dari segi bentuk bibir huruf vokal U ialah bibir dibundarkan seperti ini dan juga rahang disempitkan. Dari segi rongga mulut pula ialah belakang lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah velum. Kemudian velum dan juga uvula dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Kemudian pita suara dirapatkan supaya udara yang keluar daripada paru-paru menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah vokal belakang sempit, iaitu daripada huruf vokal U yang berbunyi U. Yang seterusnya ialah vokal belakang separuh sempit, iaitu vokal O. Dari segi bentuk bibir pula ialah bibir dibundarkan, manakala pembukaan rahang ialah separuh sempit. Pada bahagian rongga mulut, belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah velum. Kemudian velum dan juga uvula dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Kemudian pita suara dirapatkan supaya udara daripada paru-paru keluar ke rongga mulut menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah vokal belakang separuh sempit, iaitu huruf vokal O yang berbunyi O. Seterusnya ialah vokal belakang separuh luas yang bersimbolkan C terbalik. Dari segi bentuk bibir dibundarkan manakala rahang dibuka separuh luas. Pada bahagian rongga mulut pula ialah belakang lidah dinaikkan ke arah velum. Kemudian velum dan uvula dinaikkan separuh menutup rongga hidung supaya tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Pita suara dirapatkan supaya udara daripada paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara. Bunyi yang dihasilkan ialah vokal belakang separuh luas, iaitu O. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini Cikgu Andi akan mengajarkan 8 huruf vokal kepada semua. Ada yang ingin menyanyi bersama-sama dengan Cikgu? Ya, jom kita mulakan.
Paatan ada ikan, ikan paatan. Ikan, 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 ikan paatan. Ikan ada ekor, ekor ikan. Ekor, 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 ekor ikan. Ekor ikan enak, ekor enak. Enak, 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 ekor enak. Enak makan ayam, makan ayam. Ayam, 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 makan ayam. Ayam emak masak, emak masak. Emak, emak masak ayam. Ayam dengan udang, ayam udang. Udang, 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 ayam udang. Udang ada otak, otak udang. Otak, 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 otak udang. Semua orang ada otak, semua orang. Orang, 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 semua orang. Baiklah murid-murid, hari ini Cikgu Andi akan mengajarkan apakah perbezaan di antara 5 vokal asas dan 3 vokal tambahan. Kamu sudah bersedia? Jom nyanyi bersama. Tanya sama cikgu, berapa jenis vokal? Nanti jawab cikgu, semuanya 8. Tanya sama cikgu, apa vokal itu? Nanti jawab cikgu, E, I, I, O, U, dan 3 vokal tambahan. 5 vokal itu kita gunakan dalam pertuturan dan penulisan. Tapi vokal tambahan hanya digunakan oleh orang-orang di pertuturan. 3 vokal tambahan E, E, O, E, E, O, E, E, O. Mari kita lihat cara penggunaan mengikut dialek di negeri-negeri. Ini dia vokal E, 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 E. Dalam dialek Terengganu, contohnya mole. Contohnya mole. Kamu sungguh mole. Ini dia vokal dalam dialek negeri Perak, contohnya Kuala. Contohnya Kuala. Kuala Kangsar. Ini dia vokal o dalam dialek negeri Kelantan, contohnya Bora. Contohnya Bora. Jom Bora kawan. Ingat ya murid, ingat berapa jenis vokal? 8 pandai, 5 vokal asas dan 3 vokal tambahan. Kalau nanti murid lupa, jangan malu bertanya. La 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 la, cikgu selalu ada. Pada akhir projek ini, kita dapat melihat bahawa semua bunyi vokal merupakan vokal-vokal bersuara dan projek ini juga amatlah sesuai dilaksanakan kepada kanak-kanak prasekolah yang berusia 4 sehingga 6 tahun kerana pada usia ini mereka baru hendak mengenal bunyi vokal E, I, I, O, U dan cara penyebutan yang betul. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.